Cikgu terus Hari ini kita akan sambung dengan petua kosinus. Okey. Ini adalah formula kepada petua kosinus. Okey, macam mana formula ni terbentuk? Cikgu akan ceritakan macam mana dia terbentuk. Mula-mula kita akan belahkan segitiga ni kepada membentuk dia punya ketinggian hash dia. Okey. So cikgu ketepikan dulu, kita ada gambar macam tu. Dan kemudian kita kena menggunakan teorem Pythagoras. Katakanlah ini adalah segitiga A, ini adalah segitiga B. Jadi daripada A ke A tu, cikgu buat dekat sini. Okey, jap. Nampak? Sekejap pen problem lah. Cikgu mula daripada awal pemutihan dia. Okey, katakanlah kita ada segitiga. Okey, segitiga ni cikgu nak bagi sama macam buku teks. Kenapa pen? Sekejap. Okey, ini adalah segitiga awak dan ini B, kat sini A, kat sini C. So, apa yang C pandang adalah C kecil kat sini, B pandang adalah B kecil kat sini, A pandang adalah A kecil kat sini. Okey. So, cikgu belahkan segitiga cikgu ni kepada dua bahagian dengan meletakkan hash sebagai dia punya pembahagi lah, hash ketinggian dia. So, kita ada dua segitiga yang bersudut tegak dekat sini. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okey, jadi cikgu akan gunakan formula teorem Pythagoras. So disebabkan ada dua segitiga dekat sini, jadi keseluruhan dia A kat sini. Jadi kat sini cikgu anggapkan A tolak X. Dekat sini cikgu anggapkan X lah. X tak tahu. Keseluruhan A, jadi sebelah sini akan jadi A tolak X lah. Okay. So untuk soalan untuk segitiga sebelah kiri ni, cikgu akan gunakan teorem Pythagoras. Jadi cikgu akan tambahkan X kuasa 2 tambah hash kuasa 2 samakan dengan C kuasa 2. So cikgu singgalkan hash kuasa 2, C kuasa 2 tolak X kuasa 2. Okey, sebelah kanan pula cikgu guna teorem Pythagoras juga. So cikgu ada A tolak X kuasa 2 tambah tambah hash kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. So sama juga, cikgu gantikan ni, kita dah ada hash kat sini kan. So cikgu gantikan ni ke dalam ni. Okey. So cikgu dapat ini cikgu kembangkan, cikgu akan dapat A kuasa 2 tolak 2AX tambah X kuasa 2 tambah hash ni cikgu gantikan dengan yang cikgu dah single kat sebelah ni. So cikgu gantikan, cikgu dapat C kuasa 2 tolak X kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. So X dengan X ke sini dah tolak kan, jadi dah tak ada lah X tu. So kita dapat B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak 2AX tambah C kuasa 2. Okey, so disebabkan ada C, ada X lagi kat sini. So kita tengok dekat sebelah sini segitiga. Tengok sebelah sini punya segitiga. Okey, untuk singgalkan X, nampak tak X ada kat sini. So kita boleh guna formula sin cos B sama dengan X bahagi dengan C. Betul tak? Kan? Adjacent bahagi dengan hypotenuse. So cos B sama dengan X bahagi dengan C. Jadi X ini dipindahkan sebelah jadi C cos B. So X itu cikgu gantikan dengan C cos B. Jadi cikgu susun balik mengikut dia punya ni. So B cos 2 sama dengan ini, cikgu tambahkan. So A cos 2 tambah C cos 2 tolak 2A. So cikgu gantikan yang ini pada X. So C cos B. Macam itulah formula petua kosinus terbentuk. Jelas tak? Cikgu, Aha. hubungan C dengan cos B tu, dia apa hubungan dia?
Disebabkan ada X lagi dekat sini kan. Sebab itulah cikgu singakan X. Apa kuas B tu dengan C. Dia ni kan bagi kan, buat pindah sebelah jadi darab lah. So ini ke masuk awal ni. Okay. So ini bagi darab lah. Darab. Jelas? Jelas cikgu. Okay, siapa yang lambat masuk, nanti awak boleh tengok balik lah rakaman ni kalau awak nak faham dia punya pembuktian So cikgu tak nak ambil masa untuk pembuktian ni lagi. Siapa yang masuk awal, ada soalan tak nak tanya kat sini? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okay, tak ada okay, kalau tak ada, cikgu teruskan. Okay, kita pergi kepada contoh untuk menjawab soalan pula. Okay, kita ada contoh 7. Dia kata segitiga ABC, AC adalah 21, okay, dia dah letak. BC adalah 15, dia pun dah letak. Sudut C adalah 35, dah letak. Okay, so macam sebelum ni kita tahu, sekiranya sin ada dua pasangan, baru kita boleh guna formula petua sin. So untuk soalan kepada penggunaan petua kosinus, awak haruslah mempunyai satu pasangan. Okay, so katakanlah awak ada mata kat sini. So mata ni dia pandang X sahaja kan, betul tak? So X tu adalah dia punya pasangan lah. Jadi untuk menggunakan petua kosinus, cikgu tulis balik formula dia. B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 AC cos B. Ini adalah formula kepada petua kosinus. Okay, so sama ada dia akan tanya B kat depan ni, sisi dia ataupun dia punya sudut. So ini yang dikatakan satu pasangan. So untuk menggunakan petua kosinus, awak akan ada satu pasangan. Sama ada dia tanya sisi atau dia tanya sudut. So untuk kes soalan ini, dia tanya sisi lah. Jadi tempat B tu kita gantikan dengan X, dan tempat B besar tu kita ganti dengan pasangan kepada X itu. So kita boleh terus masuk ke dalam formula. Jadi X kuasa 2 sama dengan A, boleh tak kisah. A dengan C ni dia tak kisah mana-mana. Awak nak ambil ni A atau ini C, dia tak ada masalah. Boleh je. So kita boleh masukkan saja 21 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 2 darab 21 darab 15. Cos B kita adalah ni 35. Okay, jelas tak nak masukkan dalam formula macam mana? Jelas cikgu. Okay, so kita cuma tekan sahaja kalkulator. Tak ya? Okay, so kita cuma tekan je kalkulator ni. 21 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2 tolak 2 darab 21 darab 15 darab dengan cos 35. So dapatlah ni kan, dapat jawapan kepada X ni. Kita boleh terus punca kuasa lah kepada jawapan itu. Okay, terus dapat jawapan 12.245. Okay, jadi X sama dengan 12.245. Okay, kenapa cikgu tak ikut jalan buku teks yang panjang ini? Sebab pemarkahan untuk penandaan ketah 2 untuk soalan ini kan cuma dapat pada K1 kat sini, N1 dekat sini. So dia cuma 2 markah saja. Jadi kalau macam awak tulis panjang-panjang, tak ada markah, macam membazir masa. So kita punya nak jawab soalan pun selalu tak cukup masa. Jadi better awak tekan kalkulator dan terus dapatkan jawapan. Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, cikgu teruskan lagi ya. Boleh? Boleh cikgu.
Okey, kita teruskan kepada contoh 8. Okey, contoh 8 dikata rajah di sebelah menunjukkan segitiga JKL dengan panjang JK 30 dia dah letak, KL 25 dia dah letak dan JL 35 dia dah letak. Cari sudut bagi JKL. Okey. Bila kita baca soalan kan, kita minta dia minta sudut, cari sudut bagi JKL, bermakna sudut ini berada pada J lah. Sudut tu dekat J, kat huruf tengah-tengah. So kita buat sudut dia dan kita buat tanda soal. So bila kita buat macam tu, kita akan nampak, mula-mula kita tak nampak ada pasangan. So bila kita letak benda tu, kita nampak dah ada satu pasangan dekat sini. So bila ada je satu pasangan, bermakna kita kena guna petua kosinus. Macam cikgu cakap tadi, cikgu ulang semula formula dia. B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC 2AC cos B. Okey, so macam mana kita nak guna tadi? Cikgu kata kat sini adalah CC, kat sini adalah sudut. So kedua-dua ini adalah pasangan. So sekarang soalan tanya apa? Soalan tanya pada sudut di sini. So kita boleh masuk sahaja dalam rumus. Okey, cikgu masukkan dalam rumus. Okey, jadi CC kita dah tahu 25 kuasa 2 sama dengan A kita, tak kisahlah nak ambil ni atau ini, mana-mana pun boleh. Jadi 30 kuasa 2 tambah 35 kuasa 2 tolak 2 darab 30 darab 35 cos B yang tak tahu adalah J lah, cos J kita letaklah cos J. Okey, ini agak sukar sikit sebab dia perlu pindahkan. Jadi cikgu terangkan macam mana awak nak pindahkan. Okey, ini hubungannya tambah kan. So bawa pindah sebelah. Ini yang akan awak pindahkan pertama. Okey, ini nombor 1. So tambah pindah sebelah jadi apa? Tolak. Tolak. Okey, sebelah sini pula. Ini dari sini, tolak ni sampai sini. Ini sebelah. Dia duduk rapat sebelah-sebelah. So hubungannya adalah darab. Jadi bila dia darab, apabila dia pindahkan sebelah, dia jadi apa? Bahagi. Okey, bagus. Kemudian last sekali baru kita pindahkan cos. So ini adalah nombor 3. Okey, so bila cos dipindahkan sebelah, dia jadi apa? Cos negatif 1. Betul, cos negatif 1. Jadi macam itulah kita terus tekan dekat kalkulator. So kita dah tahu kan, yang nombor 1 ni pindah sebelah jadi tolak, yang nombor 2 ni pindah sebelah jadi bahagi, nombor 3 ni pindah sebelah jadi cos. Jadi awak kena buat satu per satu dia punya ni. So 25 kuasa 2 25 kuasa 2 tolak 30 kuasa 2 tolak 35 kuasa 2. Kemudian baru kita letakkan sama dengan. Okey, kita dah pindahkan yang satu ni. Kita pindah yang kedua, kita kena pindahkan bahagi kan, sebab ini darab, pindah sebelah jadi bahagi. So kita tekan bahagi, kemudian kita buat kurungan untuk pastikan dia tak tersilap lah. Jadi negatif 2 darabkan dengan 30 darab lagi dengan 35. Okey, kita dah selesaikan pemindahan nombor 2. Okey, kemudian baru kita pindahkan nombor 3. So bila kita pindahkan nombor 3, kita kena tekan shift cos. Jawapan kita ni lah. Okey, tekan S, tekanlah sama dengan, dapatlah jawapan. Sudut kita terus dapat J sama dengan 44.42. Dapatlah J awak sama dengan 44.42. Okey, jelas tak? Wow. Faham tak? Cikgu. Okay, sama lah ni. Sini sebab dia ada pembundaran awal, sebab tu jawapan dia lari sikit. Kita tak bundar awal-awal. So untuk soalan macam ni kan, untuk soalan ni dia akan terima dia akan terima ada range jawapan lah dekat sini. So ini dapat 1, ini dapat 2. Kita dapat 2 ni sebab kita tak bundarkan apa-apa. Kita guna jawapan penuh kalkulator. Sebab tu lah dia lari sikit lah jawapan dia. Okay, jelas tak? Cikgu. Aha. Macam mana tadi nak tentukan B, A dengan C ke?
Macam mana nak tentu B, A dengan C. Okey. Mula-mula kita kena tengok dekat soalan. Cikgu ulang balik dekat soalan ni. Okey, soalan minta sudut KJL. So, bermakna sudut tu pada J. Jadi bila awak baca soalan, awak akan buat satu tanda soal. Macam tu. So, bila awak buat satu tanda soal kat situ, bermakna kita nampak ada satu pasangan dekat situ. Ini sudut dia, pasangannya ada dah 25. Yang tu jelas tak, Muiz? Jelas. Okey, lepas tu formula dia memang sama je lah. B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC tolak 2 AC cos B. Okey, kemudian awak kena tahu untuk menggunakan formula petua kosinus, dia hanya tanya pasangan tu ada dekat depan dengan belakang ni je. Ini yang perlu betul-betul awak tentukan mana satu kedudukan dia. Okey, so kalau kat sini ini adalah sisi, B kecil ni sisi, B besar ni adalah dia punya sudut. So kita letak dulu yang sisi dia. Sisi dia ni adalah 25. So 25 tu confirm dekat sini kedudukan dia. Dan B ni confirm kedudukan dia cos adalah cos J. Yang ni AC ni dia tak ada masalah. Awak nak ambil 30 dulu ke 35 dulu ke tak ada masalah. Betul je. So maksudnya kalau cikgu ambil 35 dulu, cikgu letaklah 35 ni. Tambah 30 kuasa 2 tolak 2 darab 35 darab 30. Jelas tak, Miss? Jelas ke? Okey, yang lain ada soalan nak tanya? Jelas penggunaan formula? Cikgu nak tanya. Tanyalah. Kalau dalam exam, kalau yang tanda sudut yang bulat kecil tu kalau tak tulis kena tolak markah ke? Tak ada. Dekat MAT unit tak memberi apa-apa makna. Okay. So tulis boleh, tak tulis pun boleh. Mana-mana lah. Okey, ada soalan lagi nak tanya sebelum cikgu teruskan contoh 9? Okay, tak ada cikgu teruskan. Okey, kita pergi kepada contoh 9. Dia kata dalam rajah di sebelah QST dan PSR ialah garis lurus. Cari panjang QR. Okey, soalan tanya panjang QR. Jadi benda pertama kita kena buat dekat soalan kita, gambar rajah kita buat tanda soal pada QR. So QR kita ni, ini tanda soalnya. Okey. So sekarang kita lengkapkan dulu gambar rajah ni. Kita ada 6 dekat sini. Kalau sini 6, kat sini pun 6 lah. Okey, jadi segitiga yang lengkap adalah PST saja kan. Untuk selesaikan benda ni, kita tak boleh nak selesaikan QR sebab dekat QR ni pun tak ada pasangan, SR pun tak ada pasangan, SQ pun tak ada pasangan. So untuk segitiga yang SQR ni memang kita tak boleh nak selesaikan sebab tak ada langsung pasangan yang ada. Jelas tak? Jelas? So kalau awak nak selesaikan, awak kena tengok ada berapa pasangan yang ada. So kalau tak ada pasangan, tak boleh selesai daripada segitiga itu. Jadi kita tak boleh dapat QR dulu. Tapi kita boleh dapat daripada S kat sini kan. Untuk dapatkan ini kan kita nak tanya ni. Jadi bermakna kita kena tahu ini dulu. So ini ni, sudut ini adalah sama dengan sudut S. Betul tak? Sebab dia silang kan. So S ni, kita buat tanda soal pada S dulu. Ada tak pasangan pada S? Ada satu kan? Ada satu dekat sini. Yang lain semua tak ada pasangan. So ada satu saja pasangan kat sini. So kita bolehlah terus mula buat. Okay, sekejap cikgu buat. Cikgu tulis dulu. Awak boleh tulis sama ada formula macam tu ataupun boleh je macam ni. A sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Sama je benda tu. Dia tak kisah. Kalau awak nak A kat sini, kalau awak nak A kat sini, jadi kat dalam ni akan jadi BC lah. Kalau macam cikgu tulis tadi, kalau B cikgu tulis kat sini, so kat dalam ni akan jadi A dengan C lah. Jelas tak? Jelas ke? Mana-mana lah. Atau C kan. Kalau kita nak C kat sini, bermakna dalam ni akan jadi BC lah. AB lah.
So ikutlah mana-mana awak nak guna. Tapi kalau cikgu tak suka guna banyak-banyak. Cikgu prefer guna satu sahaja. Okay, so cikgu padam yang dua ni lagi. Selalu cikgu akan guna A lah. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Okey, kita dah ada satu pasangan. So pastikan kita letak pasangan tu betul dekat tempat dia. So ini adalah CC. So CC ni letak dekat A yang kecil. So 9 kuasa 2 sama dengan B dengan C tu kita tak kisah nak letak. Nak letak 6 ini dan 6 ini pun tak ada masalah. Letaklah 6 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan 2 sama dengan pula. Tolak 2 darab 6 darab 6 darab cos S kan. Ni huruf S, kita letaklah cos S. Okey. Cikgu minta Huda tolong Huda. Cikgu terus nak tekan kalkulator ni. Tolong bagi tahu cikgu macam mana nak tekan kalkulator ni. Untuk nak dapatkan cos S terus. S ni dapat berapa? 9 kuasa 2 Okey. tolak 6 kuasa 2 Okey. tolak 6 kuasa 2 Okey. bagi Tak boleh bagi terus. Kena selesai sama dulu. dengan Okey, sama dengan. Okey, lepas tu bagi okey. Betul. kurungan negatif 2 Okey. darab 6 darab 6 Bagus. Untuk kurungan kita. sama dengan Okey, lepas tu cos negatif 1 shift cos. shift cos jawapan. Okey, terus dapat 97.18. Okey, bagus. Sudah. 97.18. Okey, sampai sini jelas tak yang lain? Jelas cikgu. Okey, awak dah dapat S kat sini kan? Jadi cikgu buatlah 97.18. So kat sini pun samalah 97.18. So kita dah ada pasangan kepada QR. Ini adalah pasangan kepada QR tu. Okey, cikgu dah tanya perempuan, cikgu nak tanya lelaki pula. Cikgu nak tanya siapa Selalu tak kena panggil. Miftah. Miftah, boleh Miftah? Tolong masukkan dalam formula Miftah. Miftah? Dah terkeluar ke? Miftah? Belum. Apalah. Lufan lah, Lufan. Lufan. Korang ni dengar tak suara cikgu ni? Dengar tu. Adib dah jawab, Adib dah jawab. Ya, Ego. Okey, tolong Dip. Apa? Sekarang ni kita nak cari sisi ke kita nak cari sudut? Sisi. Jadi kita nak letak dekat A ke A besar? A kecil ke A besar? Ego. A kecil. Okey, teruskan. A kecil. Kali yang balik semula tu kan? Kena buat balik semula lah. Kita baru dapat sudut kat sini. A kuasa 2 tambah A tu adalah apa? A kuasa 2 tu apa? Kita punya sisi sekarang sisi kita apa? QR. QR lah kita letak. Okey, QR kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. tak teruskan masuk. Terus masuk nilai. 4 kuasa 2 Okey. tambah 10 kuasa 2 Okey, bagus. tolak 2 dalam kurungan 4 kuasa 4 dalam kurungan 10 cos 97.18. Okey, bagus Adik. Okey, so kita boleh tekan kalkulator. Sambung tekan kalkulator, Dik. Baik. Empat. Allah, kalkulator tak boleh on ni gua. Ni kat kalkulator cikgu paparkan ni. Okey, 4 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak
2 dan kurungan 4 dan kurungan 10 cos 97.18. Okay, ni ke jawapan dia? Dah boleh tulis ke? Belum ibu. Lepas tu kita kena buat apa? Apa tu yang pindah prosedur ke sebelah tu. Okay, teruskan. Cikgu, Ya? cikgu salah tekan tadi. Oh ya? Jawapan 08 cikgu. Oh, okay. Okay, lepas tu tekan punca kuasa jawapan kita tu. Dapat 11.22. Okay, yang lain faham tak? Faham cikgu. Cikgu. Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu teruskan. Okay, ini nanti boleh buat sendirilah, boleh check. Okay, kita teruskan kepada contoh 10 yang melibatkan kehidupan seharian. Okay, dia kata Encik Sivaraja mempunyai sebidang tanah berbentuk trapezium PQRS seperti dalam raja di sebelah. Dia telah memasang pagar di sekeliling kawasan tanahnya. Terdapat sebatang pokok yang berjarak 50 dari bucu Q. So kat sini jarak dia 50 lah. Encik Sivaraja ingin membahagikan tanah itu kepada dua bahagian dengan memasang pagar tambahan dari bucu tanah S sehingga ke pokok. Hitung panjang pagar tambahan yang dipasang oleh Encik Sivaraja. So awak ada satu lagi pagar dekat sini lah. So dia tanya berapa panjang dia, panjang pagar tambahan itu. So mula-mula kita kena buat apa? Kalau kat sini 50, kat sini 55 lah. Jadi untuk dapatkan panjang dekat sini, boleh tak kita teruskan menggunakan pendua kosinus atau sinus? Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab apa tak boleh? Sebab tak ada pasangan pun. Betul tak? Betul. Satu pasangan tak ada, sisi ada, tapi sudut pun tak boleh nak cari. Okey, jadi apa kita boleh buat? Okey. So cikgu tak nak ikut jalan buku teks. Cikgu nak dapatkan satu sisi, cikgu nak dapat satu sudut. Kat sini 55. Jalan buku teks tu macam susah je. Jadi cikgu nak guna cikgu punya jalan lah. Okey, so kat sini nampak tak? Kita ini kan sampul darjah, betul tak? Kalau cikgu buat macam ni, dapat tak sampul darjah juga kat sini? Dapat tak? Baik. Jadi cikgu lukis yang baru ya. Kejap. So kalau kat sini 65, jadi dekat sini pun 65 juga, betul tak? Jadi sebelah yang kecil ni berapa? 40 kan? So kat sini 85. Boleh tak cikgu cari sudut dekat sini berapa? Macam mana cikgu nak cari sudut dekat situ? Boleh. Guna apa cikgu nak guna? Nak guna apa? Cos. Cos Formula bagus. cos. Cos sama dengan cos P sama dengan ni 40 kan? 40 bahagi dengan 85 A bahagi H kat sini. A bahagi dengan H. So kita tekanlah kalkulator. Shift cos 40 per dengan 85. So dapat jawapan 61.928. Okey, P sama dengan 61.928.
Okey, kemudian kita dah dapat dah segi kita punya sudut dekat sini 61.928. Boleh tak cikgu dapatkan kat sini S dekat pokok tu sekali? S pokok. Boleh tak? Boleh. Okey, boleh kan? Tadi last cikgu rasa lelaki jawab, cikgu nak perempuan pula jawab. Cikgu nak Kuratun. Boleh tak Kuratun? Ya cikgu. Okey, cuba Kuratun guna formula. Cikgu letak dulu formula supaya nampak. Okey, teruskan Kuratun. A kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. A kuasa 2. Kejap. Garis S. S pokok lah kan? S pokok. Okey. Sekejap pen tiba-tiba tak boleh bola. Okey. Sekejap. Okey, sambung Kuratun. Garis S pokok. Okey, S pokok tu sama dengan kuasa 2 sama kuasa dengan 40 kuasa 2. 40? Tak. 40 Oh. tu 40 tambah 15, 55. 55. Okey, 55 kuasa 2 tambah 85 kuasa 2. okey. Tolak 2. 55 kurungan 85 cos 61.928. Okey, so kita dapat jawapan berapa ni? Sekejap. Dapat tak 76.48? Okey. 49 lah 76.49. 49 lah. Samalah dengan jawapan buku teks 76.49. Okey, ada soalan tak tanya? Inilah jawapan buku teks ya. Sekejap cikgu bawakan ke bawah. Panjang lagi kan jalan buku teks kan susah jadinya. Jalan cikgu tunjukkan senang sikit. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, okey, sekarang adalah masa untuk awak menjawab soalan pula pastikan ada kertas, pen dan dekat atas awak punya meja. Okey, so cikgu nak awak jawab soalan. Allah. Okey. Sebelum cikgu tengok jawapan korang, cikgu buat dulu kat sini, kita bincangkan dulu. Dia kata Farid menjalani latihan memanah di sebuah padang. Raja sebelah menunjukkan 2 buah papan sasaran yang perlu dipanah oleh Farid. Jarak di antara Farid dengan papan 1 dan papan 2 masing-masing ialah 25 dan 45. Okey, dia dah bagi. Kedudukan Farid mula memanah 38. Papan 1 antara papan 1 dan papan 2. Itu jarak papan 1 papan 2. So kat sinilah soalan dia kan. So kita ada satu pasangan. So tanda soal tu kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2 tambah 45 kuasa 2 tolak 2 darab 25 darab 45 darab cos 38. Okey, so tanda soal tu sama dengan 25
25 kuasa 2 tambah 45 kuasa 2 tolak 2 darab 25 darab dengan 45 darab dengan cos 38. So tekan sama dengan punca kuasa kepada jawapan kita adalah 29.61. 29.61. Okey, kita teruskan kepada nombor 2 yang cikgu suruh jawab tadi. Frank memacakkan 4 batang besi pada permukaan tanah dan memasang dawai untuk membina sebuah ampaian. Lakaran bagi ampaian dibina oleh Frank ditunjukkan ke dalam gambaran jadi sebelah. Dawai AB selari dengan dawai DC. Hitung jumlah panjang dawai yang digunakan oleh frame. So bermakna kita kena kita carilah kat sini berapa kan. So untuk dapatkan sudut untuk AD ni bermakna kita kena cari sudut dekat sini. Dan sudut dekat sini disebabkan dia adalah selari, bermakna kita kena dapatkan sudut kat sini untuk dapatkan sudut bawah ni lah. So sudut D tu kita boleh cari dulu menggunakan petua kosinus. Ini adalah pasangan dia. Jadi 8 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 10 cos D. So D tu dapat berapa? 8 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 tolak 10 kuasa 2 sama dengan bahagi dalam kurungan negatif 2 darab 5 darab 10 darab cos pula sama dengan, lepas tu pindahkan cos, shift cos, jawapan kita adalah 52.41. Okey, 52.41. Okey, so bermakna sudut kat sini adalah 52.41. Jadi kita nak dapatkan AD kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 10 darab cos 52.41. So AD kita dapat 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tolak 2 darab 10 darab 10 darab cos. Jawapan kita tu dapat jawapan 78. Punca kuasa tak? Punca kuasa lagi. So punca kuasa pada jawapan kita dapatlah 8.832. 8.832. Okey, kemudian baru kita tambahkan semua untuk dapatkan perimeter dia. 8.832 tambah 5 tambah 8 tambah 10. Okey. Tambah 5 tambah 8 tambah 10. Saya dapat jawapan 31. Tambah lagi 10 sebab dia nak pagar kan. 41.832. Dia kata hitung panjang dawai yang digunakan oleh frame. So yang warna merah ni semua adalah yang digunakan. Jadi kita kena tambah semualah. So dapat 81.832. Okey, kita tengok dekat kawan punya. Kawan punya, ramai hantar. Okey, sekejap cikgu tengok sketch dululah. Okey, kita tengok sketch dulu. Intan okey, Intan nombor 1 betul. Nombor 2 jalan tak habis Intan. Tak baca soalan betul-betul. Intan. Okey, Syami pula. Syami buat nombor 1 je. Nombor 2 tak sempat ke Syami? Tak dapat lah cikgu. Baru tadi cikgu nampak baru faham. Oh ya, okey. Okey Syami semua Intan dengan Syami je buat kat quiz. Okey, kita pergi kepada soalan kawan lain pula. Kita tengok yang sketch punya. Okey, Falisha.
Kejap ya, cikgu keluarkan dulu jawapan kawan ni. Alah, terbalik jap. Okey. Ni Felicia, kenapa jawapan dia macam ni? 15.717. Awak salah tekan kalkulator ke? Ini satu. Bukan begitu. Saya salah. Awak salah tekan kalkulator ke? Ni kos 120 ni mana dapat? Okay, ni betul. Soalan 3 saya buat itu. Itu soalan nombor 3 ke? Oh. Tapi kalau ikut buku pun jawapan awak salah. Yang ni 8 poin ni, jawab ni jalan tak cukup. Okey, ada satu lagi kan rasanya awak hantar. Muiz, Sumayyah, Felicia, okey. Dah keluarkan semua kan tadi. Ni. Okey, yang ni bapa satu. Okey, ni. Ini siapa hantar ni? Dia tersilap. Sumayyah kan hantar? Cikgu saya silap. Tak ada kuasa 2 kan? Haa. Kuasa tak ada, tertinggal. Okey, nombor 2. Nombor 2. Salah juga kat sini. Alah. Sini pun salah juga. Okey. So, korang buat terlalu cepat ke sampai jadi macam tu? Yang lain yang tak hantar ni kenapa tak hantar? Yang ini Otak jam kejap tengok. apa? Otak jam kejap. Otak jam lah. Okey, tapi faham ke tidak apa yang cikgu ajar ni? Faham cikgu? Faham tengok. Ini pun macam mana boleh dapat jawapan? Jadi Felicia? Salah tekan kalkulator. Salah tekan kalkulator pula. Okey, cikgu tunjuk balik yang tadi tu. Ini Ini ada apa-apa nak tanya tak? Sebab cikgu ingat kan korang dapat jawab ni. Ni ada apa-apa nak tanya tak? Jelas tak jalan yang cikgu bagi ni? Belum kita habiskan kelas, ada tak soalan nak tanya?